Ke nak terang tu pula. Terang apa ni? YouTube live. Okey. Kita sambung balik daripada tadi. Okey, suara boleh dengar jelas Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik tadi. Dia kata wa madhhabu ahli sunnati fi dhalika kharijun min baini farthid qadariyah wa jabriyah wa huwa labanun khalisun sa'igun lisyaribin, iaitu susu yang suci yang menghilangkan dahaga bagi orang yang melegakan. Sa'ig makna legakan bagi orang yang minum. A'ni, maksud aku kaunal insan, keadaan manusia itu majburan, digagahi, fi aini ikhtiyarihi, pada diri pilihannya. Okey. Manusia itu digagahi pada diri pilihannya. Ini juga kalam ini banyak tafsiran ulama pada nak memaham. Ada mengatakan makna itu digagahi untuk memilih. Ada juga tu. Majburan fi aini ikhtiyarihi, digagahi pada diri pilihannya. Makna pada pemilihnya itu, dia digagahi untuk memilih. Tuhan beri kepadanya kemampuan dan juga ikhtiar tersebut. Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi Tuhan suruh pilih jalan. Itu sebahagian yang nak menafsirkan kalam ini. Tengok kata ni, nota kaki nombor 4 tu, kita baca sikit Syekh Nizar sebut ni. Wa hadhihi ibaratul Imam Al-Ghazali fi kitab at-tauhid wa tawakkul min al-ihya. Ini ibarat Imam Ghazali bila menceritakan tentang dalam kitab tauhid dan tawakul daripada kitab ihya dia. Idh qala ba'da kalam law inkashafa al-ghita'u, kalaulah terangkat hijab, la arafta annal insana fi aini al-ikhtiyari majburun, kamu akan mengetahui manusia pada diri pilihan dia itu digagahi. Fahuwa idzan majburun 'ala al-ikhtiyar, maka dia itu digagahi untuk pilih, digagahi atas pilihan. Thumma qala al-Imam Al-Ghazali fa fi'lun nari fil ihraq, maka perbuatan api pada membakar, masalan jabrun mahdhun, itu semata-mata digagahi semata-mata. Tak berlaku tu Tuhan buat. Wa fi'lullahi ta'ala ikhtiyarun mahdhun, perbuatan Tuhan pula itu pilihan semata-mata, dia yang milih. Wallahu maka dalam dalam disebut yakhtaru ma yasha'u yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar, Allah yang buat setiap perkara dan dia yang memilih. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada bagi kamu pilihan. Dengan makna pilihan sebenar-benar tu, perbuatan Tuhan tu, dia memilih, ikhtiyarun mahdud. Wa fi'lul insani ala manzilatin bainal manzilatain, duduk antara manzilah bainal manzilatain, kedudukan antara kedua kedudukan. Bukan jabrun mahdun, bukan ikhtiyar mahdun, dia ada usaha. Fa innahu jabrun ala al-ikhtiyar, kerana dia itu dipaksa atas pilih. Fa talaba ahlul haq lihadza ibaratan thalithatan, maka menuntut oleh ahli haq bagi ini ibarat yang ketiga. Lamma kana fannan thalithan, tak kala ilmu tasawuf ini, ahli haq ni ulama-ulama sufi lah, dia dianggap satu ilmu yang ketiga. Fa'tamu bihi fi kitabillah, maka mereka fa'tamu bihi, mereka mengikut padanya dengan kitabullah. Fasammuhu kasban, maka mereka menamakan kasbun. Ahlul haq ni umum masuk bagi makna ahli sunnah lah kita. Ahlul haq ni makna ahli sunnah wal jamaah. Bila mana apa yang diberi kepada manusia itu manzilah baina manzilah. Dia sini kan dia kata manzilah baina manzilatain kan. Jadi kalau ikut tu istilah tu pinjam istilah Mu'tazilah lah. Tapi bila mana fatalaba ahlul haq lihadza ibaratan tal, maka ahlul haq
cari ibarat yang ketiga supaya dok tiru golongan Mu'tazilah ni. Kalau tiru golongan dia macam kita ikut dia lah. Ni kita jangan ikut dia. Kita buat parti sendiri. Jangan ikut parti-parti orang. Contoh, kita buat istilah yang ketiga. Apabila ini ilmu fannan kesalitan, ilmu yang asing, maknanya bukan kita mengikut pada ahli kalam Mu'tazilah. Waqtamu dan mereka mengikut padanya dengan kitab Allah. Mereka mengikut istilah yang Tuhan guna dalam Quran. Fasammuhu kasban, maka mereka menggunakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Tuhan sendiri menggunakan lafaz kasbu. Apa yang dinamakan asalnya manzilah baina manzilatan ini diguna istilah Quran kasbun. Ya? Faham tak? Kemudian wal naqtasir, dan hendaklah kita naqtasir, kita berpadanan, cukuplah ala hadzal qaul, atas perkataan ini, wabillahi taufiq, dengan Allah Taala sedialah taufik. Jadi untuk faham tentang ni rasa cukup dah dengan huraian yang dibawa oleh Syekh Ahmad Zarruq untuk kita faham konsep usaha dan ikhtiar hamba tu. Di manakah kedudukannya pada perbuatan Tuhan. Wa qawluhu ala ahsanil wujuhi, di atas sebaik-baik wajah. Allah Ta'ala buat itu atas sebaik-baik wajah. Wa akmaliha, sesempurnanya. Wa atammiha, sesempurna. Wa a'daliha, dan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, li'annaha sadarat an kamali ilmin, kerana segala perbuatan Tuhan itu datangnya, lahirnya daripada kesempurnaan ilmu Tuhan. Wa qudratin wa iradatin, lahir daripada kesempurnaan ilmu, kudrat dan iradat Tuhan. Fa bihasbi dzalika, maka berdasarkan itu, falaisa fi fi'lihi ta'ala qabihun, maka tidak ada pada perbuatan Tuhan itu perkara yang keji, yang hina. Perbuatan Tuhan semua comel. Bal kullu syai'in fil wujudi bin nisbati li bari'ihi la ahsana minhu wa la abda'a. Bahkan setiap sesuatu pada wujud yang ada ini, nisbah kepada bari'ihi, penciptanya, tidak ada yang lebih indah daripada, dan tidak ada yang lebih hebat daripada. Sebab apa? Sebab segala perbuatan Tuhan itu Tuhan buat berdasarkan kesempurnaan ilmu, kudrat dan iradatnya. Okey, boleh Maka kata Syekh Ahmad Zarruq, wa ala hadza, atas inilah yang bagi an yufhama, sayugia difaham, ma yuzkaru anil imam, pandangan atau perkataan yang disebut daripada Imam Abi Hamid Al-Ghazali, min qawlihi, daripada perkataan dia. Atas penerangan inilah kita kena faham perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata mana? Laisa fil imkani abda'u mimma kan, tidak ada pada imkan ini, tidak ada pada wujud yang mungkin ini yang lebih indah, lebih hebat atau lebih indah daripada apa yang dah ada. Makna wujud imkan ni, makna wujud mungkin yang ada ini, tak ada dah hak lebih indah daripada tu. Kok mana datang apa nama ini, kritikan ni. Bila yang kritik pun ulama juga, bila mereka tidak faham kehendak Imam Ghazali tu. Tidak faham daripada kehendak Imam Ghazali itu, maka mereka kata, mana boleh, seakan-akan kita kata Tuhan tak boleh membuat yang lebih indah lagi, Tuhan tak boleh buat yang lebih cantik, lebih hebat lagi. Makna kudrat Tuhan situ je. Dipandang kat tu. Imam Ghazali maksudkan lain. Maka fakullu ma kana wa ma yakunu, apa yang telah berlaku dan lagi akan berlaku, idza kana, apabila dia berlaku, fala abda'a minhu, maka tidak ada yang lebih elok, lebih indah daripadanya. Kalau boleh ada hak lebih indah daripada apa berlaku, wa illa lazima qusurul ilmi, nescaya jadilah terhad ilmu Tuhan,
kudrat dan iradat Tuhan padanya. Jadi ilmu Tuhan tu tak sempurna lagi. Makna benda yang ada ni tiba-tiba bukan ada dengan tidak, kita kata ada lebih hak molek lagi. Baik, makna Tuhan buat tu tak pandai. Tuhan tentukan benda itu berlaku dengan sifat itu. Tiba-tiba kita kata ada yang lebih indah, sepatutnya lebih indah pada. Makna Tuhan buat tadi dalam keadaan kurang pada ilmu, kudrat dan iradatnya. Wantifa'u hikmatil hakimi anhu, dan ternafi hikmah Tuhan yang maha bijaksana padanya. Jadi kalau begitu maknanya maknanya apa? Kalau kita kata salah perkataan Imam Ghazali tadi, maknanya kita akan membawa kepada qusuril ilmi wal qudrati wal iradati fihi. Nampak? Wa hadza khilafu ma yafhamuhu, dan ini menyalahi apa yang oleh sebahagian manusia min qasri kalamihi. Mereka faham daripada qasri kalamihi, pada menhadkan kalam Imam Ghazali ala ma kana fil madhi, atas apa yang telah berlaku pada al-madhi, masa yang telah lalu, duna i'tibarin bima yakunu idza kana, tanpa iktibarkan apa yang akan berlaku ketika mana dia berlaku. Duna i'tibari ma yakun idza kana, tanpa mengambil kira apa yang akan berlaku bila berlaku. Idh yalzamu alaihi, kerana lazim atasnya qusurul qudrati biwajhim ma, lemah dan kurangnya kudrah pada apa-apa aspek. Wa huwa batilun, dan ini batil. Kok mana? Orang faham kalam Imam Ghazali melihat kepada apa? Melihat kepada benda yang telah berlaku. Contohlah ulama yang mengkritik kalam Imam Ghazali, laisa fil imkani abda'u mimma kan. Dia kata, contohnya berlaku, lahir Zaid rupanya gini. Dah. Bila kita padankan dengan kata Imam, maknanya tidak ada yang lebih indah daripada apa yang telah berlaku. Dah takkan Tuhan tak boleh nak jadikan Zaid lebih handsome, lebih segak, lebih pandai, lebih ni. Jadi lemahlah Tuhan. Dia faham kat tu. Tanpa dia perhatikan bahawa dia. Atau kata qasri kalamihi ala ma kana fil madhi, melihat benda yang telah berlaku. Dia tidak iktibarkan benda yang lagi akan berlaku bila berlaku nanti. Ini benda yang Zaid berlaku dah. Perkara ma yakun, yang akan berlaku nanti bila berlaku, macam mana Tuhan akan jadikan perkara itu? Nak kata Tuhan buat dalam keadaan tak sempurna? Tak boleh. Tentu buat berdasarkan ilmu dia, kudrat dan iradat yang sempurna. Hak tak berlaku lagi ni. Nampak? Katakanlah Tuhan berlaku dalam keadaan tidak sempurna ciptaan tu. Bila kita kata ciptaan Tuhan tu tak sempurna, tidakkah kita menisbahkan sebelum berlaku ilmu Tuhan dah azali dah, perbuatan kudratnya kan? Maka Tuhan tidak sempurna, maka tidak sempurna ilmu Tuhan. Nampak tak? Jadi jawapannya hak Imam Ghazali sebut tu kena dah. Hatta hak telah berlaku ataupun lagi akan berlaku, semuanya dengan ketentuan Tuhan yang sempurna. Dah kenapa kita nampak hak ni lebih, orang ni lebih, hak ni kurang? Nisbah pada sama makhluk. Kerana kita terhijab daripada hikmat Tuhan buat. Kita terhijab daripada hikmat hak Tuhan buat. Kenapa dia ni kurang? Kenapa dia ni kurang? Tak cerdik pula tu. Contohlah. Huduh pula tu. Contoh. Kita terhijab daripada hikmat yang Tuhan buat, kita nampak tu kurang. Kita nampak je. Kita tak tengok benda medoh. Maknanya kalau tak ada dia seorang ni, mungkin jadi rosak sistem. Rosak sistem. Sebab apa Tuhan ciptakan, katakanlah kalau makhluk dia, bab 1 viva Tuhan cipta dia gitu. Bodoh tak? Kenapa Tuhan cipta binatang tu? Tidakkah lebih baik, lebih indah pada tu? Dah lah tak boleh makan.
Biok pula senang. Biok pula senang. Paling senang biok dia. Patutnya biar boleh makan kita tau. Tapi tak. Kerana terhijab daripada hikmat. Mungkin lama-lama sikit nampak dah. Supaya apa? Supaya tak berebut daging hak halal. Orang hak suka tu makan hak tu. Tak lah. Kalau semua makan hak halal belaka bubuk juga. Tu pun daging pun mahal juga lah ni. Nampak? Jadi hikmat itu terhijab. Maka kita nisbahkan nampak kurang. Kurang pada aspek kita. Sebab itu hak disebut oleh Mazali tu betul dah. Kullu syai'in 'iqdul jauhar hilyatul husnil mahibi. Dalam syair Syekh Abdul Ghani An-Nablusi dia kata kullu syai'in 'iqdul jauhar hilyatul husnil mahibi. Setiap sesuatu tu 'iqdul, permata yang tinggi nilai, permata dan intan permata. Hilyatul husnil mahibi, pakaian bagi keindahan dan juga kehebatan Tuhan. Dia mazhar dan juga Allah tajallikan pada setiap perkara itu keindahan dan juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kullu syai'in yaqdul jauhar. Itu fahaman ahli sufi. Dia tidak melihat sekadar zahir saja. Sebagaimana orang yang melihat saja ya'lamuna zahiral hayatid dunya, mereka lihat zahir saja. Okey. Id yalzamu alaihi kusulul qudrati biwajhimma, kerana lazim atasnya akan jadi terhad dan kusur, lemah ataupun terhadnya kudrat Tuhan dengan apa-apa wajah walaupun sebahagian. Dikira macam Tuhan buat nanti benda hak tak sempurna, boleh lebih sempurna lagi. Wa huwa batilun, dan ini batil. Okey. Wa ma waqa'a min tafsiril imami, dan apa yang berlaku daripada penafsiran al-imam Imam Ghazali li hadzal kalam, bagi kalam ini, fil ikhtisar, pada menghadkan perkara itu, ba'idun anil afham, itu jauh daripada kefahaman. Jauh daripada kefahaman. Fala yu'awwalu alaihi, maka tidak boleh kita pegang di atasnya. Kok mana ni? Kalau tengok nombor 1 tu nota kaki, yushiru, Imam Ahmad Zarruq mengisyaratkan ila tafsir Imam Ghazali lima qalatihi fi siyaqi dzikriha. Pada menyebutnya kalam dia itu, pada sebut dia kata, tengok ihya ni lah, wala adhunnu annahu yushuru ila tafsir Imam Ghazali biha ibarah fil imla alladhi fassara bihi ba'd al-mushkilat al-ihya idh qala fihi wal yatahaqqaq anna kullama qadahu wa yaqdihi min khalqihi bi ilmihi wa iradatihi wa qudratihi anna dhalika ala ghayatil hikmati wa nihayatil itqan. Hendaklah kamu tahqiqkan setiap apa yang ditentukan daripada hamba-Nya ialah dengan ilmu dan iradat serta kudrat, dan semua itu berlaku ala ghayatil hikmah, sehabis-habis hikmat, wa nihayatil itqan, wa mablaghi judatis sun'i, dan sehabis-habis keindahan penciptaan, liyaj'ala kamala ma khuliqa dalilan kama lama khalaqa dalilan qati'an wa burhanan wadihan ala kamalin fi sifati jalalihi almujibati liijlalih. Dalil di atas bukti yang jelas di atas sempurnanya sifat-sifat keagungan yang mewajibkan untuk diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Falau kana kullu ma khalaqa naqisan bil idafati ila ghairihi mimma yaqdiru ala khalqihi wa lam yakhluqhu lakana yadhharu an-nuqsanu al-mudda'a ala hadzal wujudi min khalqihi. Kalaulah ada setiap apa yang diciptakan itu kurang nisbah kepada lainnya yang dia mampu buat tapi dia tak buat, nescaya akan zahirlah kekurangan yang didakwa pada kewujudan ini daripada makhluknya. Kama zahara ala man khalaqahu naqisan fi ashkhasin muayyanah liyadulla biha ala kamali ma khalaqahu min ghairi dhalika. Sebagaimana zahirnya daripada sebahagian ciptaannya kurang
yang tertentu pada orang tertentu untuk menunjukkan atas sempurnanya makhluk selain daripadanya. Wa yakunul jam'u min babil istidlal ala ma suni'a minan nuqsan qat'an. Maka jadilah yakunul jami' segala istidlal tadi dari bab istidlal ala ma suni'a minan nuqsan. Apa yang dibuat daripada kekurangan secara qat'i. Ni dalam Ithaf Imam Zabidi, dia mensyarahkan kepada mensyarahkan pada kalam Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimma kana. Maka dia kata wa hadza khilafu ma yafhamu ba'dun nas min qasri kalamihi ala ma kana fil madi duna i'tibari. Baca dah tu. Wa ma waqa'a min tafsiril imam li hadzal kalam fil iktisari ba'idun anil afham fala yu'awwalu alaihi. Jadi apa yang berlaku pada tafsiran imam fil iktisar ala ma kana, benda yang telah berlaku itu jauh daripada kefahaman. Jadi kalam itu laisa fil ibda' laisa fil imkan abda'u mimma kana saja. Tak. Kerana apa yang telah berlaku itu jauh daripada kefahaman sebenarlah. Bukan sekadar itu saja, bahkan ma yakun pun begitu. Ba'idun anil afham fala yu'awwalu alaih, maka tak boleh kita berpegang atasnya. Okey, tengok kata Syekh Ahmad Zarruq, wa indi anna hadhihi al-kalimata jarat minhu majral haqa'iqi min ahliha. Pada aku, kalimah yang keluar daripada mulut Imam Ghazali ni, laisa fil ibda' laisa fil imkan abda'u mimma kan, ini perkataan yang lah keluar sebagai hakikat-hakikat yang keluar daripada ahli hakikat. Ini benda merujuk pada apa ni? Seakan-akan ilham yang Tuhan tuturkan pada lidah Imam Ghazali menceritakan tentang hakikat makhluk ini. Hakikat makhluk ini, hakikat terjadi pada makhluk. Jadi bila kalam itu zahir, maknanya boleh faham salah kan, tapi kalau diperhatikan elok-elok boleh faham dengan cara makna yang betul, tapi kena pemahaman yang tajam dan pemahaman yang disuluh dengan suluhan ilahi. Maka Imam Ahmad Zarruq dia kata, pada pandanganku kalam sebegini keluar daripada Imam Ghazali majral haqa'iqi min ahliha, akan sebagai jalanan hakikat yang dituturkan oleh ahlinya, oleh ahli hakikat, ahli tasawuf yang Allah Taala beri ilham. Id tasduru bi hukmi tasrif, kerana dia lahir dan keluar dengan hukum tasrif. Tasrif ni makna luar, benda yang Tuhan tuturkan. Makna kita macam kita kata, ini istilah tasawuf, hukum tasrif ni makna benda luar kawal. Luar kawal. Fayakununa fi fahmiha ka ghairihim, maka adalah dia pada memahamkan kalimah-kalimah ini seperti kalimah lain. Mana? Kena fahamkan wajah yang benar, bukan dengan wajah yang menyalahi bagi akidah dan menyalahi bagi pegangan. Wabillahi taufiq, dengan Allah Ta'ala saja taufik. Jadi kalam yang disebut ni bukan berlaku pada Imam Ghazali sajalah. Pada ulama-ulama yang mana mereka ni al-mutamakkini, kadang-kadang kalam yang zahir tu pada zahir nampak silap. Tapi silap oleh apa? Oleh orang yang tidak ada mata hati untuk membaca kalam tersebut. Orang yang bukan ahli. Contoh dia siapa sebut nahnu qaumun. Apa nama ni? Ghusna fi bahrin yaqifu fi syati'ihi al-anbiya wal mursalun. Ghusna fi bahrin yaqifu fi syati'ihi al-anbiya. Kami ni kaum menyelam dalam laut. Laut yang mana para nabi duduk di tepi saja. Kami ni kaum yang telah menyelam laut, yang mana para nabi hanya duduk di tepi saja, tepi patah. Nampak mana? Oh ni kena lebihkan wali. Wali dok. Tak ada masuk situ. Bukan makna wali lebih pada nabi.
Ha. Hasya wa kalla. Dah. Mereka yang sebut ni macam mana? Ada juga orang hok sebut gitu dia faham gitu. Tapi hok ni jenis sesat ni batinnya. Dah ulama-ulama yang disebut ulama yang mereka memang diiktiraf akidahnya benar. Tiba-tiba keluar perkataan sebegitu. Itu kata bi hukmi tasrif ni. Kadang-kadang benda itu Tuhan tutulkan. Mungkin datang ahwal baginya. Maka tubik kalam-kalam yang zahirnya nampak macam salah. Salah lah. Macam mana boleh kata mu berenang, boleh menyelang, para Nabi duduk tepi patah. Tapi bila orang yang ahlinya ditafsir bukan. Maksudnya para Nabi ni dah dahulu menyelam, mereka selamat balik semula ke tepi patah. Kami ni masih nak menyelang lagi, terkapal-kapal lagi dalam laut. Selamat ke tak tahu. Para Nabi ni, mereka ni dalam kedudukan maqam tamkin, tetap teguh Tuhan jaga. Mereka masuk menyelam dalam lautan-lautan, mereka dah kembali duduk di tepi dah, selamat dah. Kami ni baru nak menyelam masuk. Jadi makna betul tak? Makna betul. Salah apa betul? Tunjukkan kedudukan Nabi lebih tinggi daripada golongan-golongan mereka ini. Tapi bila dilihat zahir gitu memang boleh dipaham dengan makna salah. Ya? Sebab itu dia kata id tasduru bi hukmi tasrif fayakununa fi fahmiha ka ghairihim wa billahi taufiq. Thumma qala, kemudian kata Imam Ghazali lagi, wa annahu hakimun fi af'alihi, dan bahawa sesungguhnya Allah Taala maha bijaksana pada perbuatannya, adlun fi aqdiyatihi, dan adil pada segala ketetapannya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali anna af'alahu kullaha, perbuatan Allah kesemuanya, mutqanatun, teliti, indah, mawdu'atun bi hikmatin, diletakkan dengan hikmat. Li'annal hikmata, kerana hikmat kebijaksanaan itu taqtadil itqana wal ihkam, menuntut perkara itu jadi itqan, cermat, halus. Ihkam tu halus dan cermat, indah dan juga bolehlah itqan ni makna kehalusan, kecermatan. Fahuwa la yaf'alu syai'an hamala, dia tidak melakukan perkara itu dengan benda yang kita kata tidak indah ataupun berterabur, tidak. Wa in fa'ala syai'an, jika Allah melakukan sesuatu, atqanahu, pasti ciptaan dia itu paling indah, paling teliti. Jadi hebatnya kalam ulama ahli sunnah kita, akidah Asy'ariyah kita, apabila dia gabungkan dengan tasawuf yang benar, pemahaman tasawuf yang sunni, dia akan melahirkan akidah tu kepada akhlak, sifat-sifat hati yang baik, sifat redha, sifat tawakal, sifat mengharap. Tak, buat apalah Tuhan buat aku gini, tak, buat apalah Tuhan orang lain berjaya aku tak berjaya, aku gini, buat apa? Dia tidak melahirkan sifat irja', jadi kita pun tak payahlah tinggalkan dunia, tinggalkan berusaha, tinggalkan belajar, tak. Tapi dia melahirkan sikap apa? Kita jadi positive thinking, fikir positif terhadap Allah Ta'ala, dan kita husnuzan, dan yang melahirkan kita berusaha, lagi meningkatkan diri. Tapi benda berlaku katakanlah tidak sebagaimana kita nak, kita yakin ada hikmat yang mungkin kita tak tahu lagi. Mungkin tak tahu lagi. Mungkin tak tahu lagi. Cumanya masalah yang akan menentukan. Only time. Lagu mana? Enya. Apa dah? Jadi hanya masa. Itu puak-puak dari tu. Jadi bila sampai masa mungkin kita nampak, oh rupanya apa yang Tuhan tentukan tu ada kebaikan, tapi kebaikan tak nampak segera, nampak lewat. Dia diceritakan oleh ulama-ulama di Yaman ada. Mereka ni antaranya mereka akan hantarlah pelajar-pelajar mereka untuk pergi dakwah ni, masuk ke Afrika untuk pergi dakwah ni. Di Yaman mereka akan ambil manhaj untuk hantar pelajar-pelajar ni berdakwah. Maka seorang daripada murid
pada Syekh ni, dia sakit mata. Ana pun pernah cerita sebelum ni kot. Sakit mata. Maka bila jumpa dengan tuan Syekh, dia kata, "Syekh, aku sakit mata ni." "Oh, tak apa, baik-baik. Baiklah tu, comel dah sakit mata tu." Lepas tu sakit mata, liba-liba mata jadi lagi teruk. Dah, sakit mata ni. Mata aku sakit ni, Syekh, macam mana ni? Tak apalah. Sakit mata tu baiklah tu. Bukan baik tu sembuh. Bukan baik tu sembuh. Makna comel lah sakit mata tu. Allah tentu sakit mata tu elok lah. Jadi murid dia, akhirnya mata dia tak kiranya macam sebelah mata dia. Sebelah mata dia tu sakit lah. Sakit. Mengadu Tok Syekh kata, comel lah, molek lah sakit. Molek sakit. Akhirnya dia kata, apa pula kata. Takkan sakit mata ni molek. Aku tanya je kali molek-molek juga. Akhirnya ditentukan dia bersama kawan-kawannya disuruh pergi berdakwah ke satu kawasan di Afrika lah. Maka tempat tu tak tahu bahawa kampung tu jenis orang karnibal, makan orang. Jenis orang makan orang. Kampung jenis makan orang ni. Iwak panggang, salad ke apa ikut lah. Jadi bila begitu, tak boleh nak selamat diri lah. Akhirnya sebelum disembelih dan dimakan tu, dia akan diserahkan kepada Tok Bating. Tok Bating tu makna dipanggil sebagai tobik dan juga perawat dia. Serah tengok-tengok seorang, nak cek dulu supaya nak makan manusia ni mesti cek manusia ni ada penyakit tak. Ada HIV ke, ada COVID ke, benda cek dulu. Tok Bating tengok. Nak makan, makna orang bukan Islam pun pandai pilih makanan. Tak makan makanan yang bahaya ni. Jadi dia serah seorang-seorang untuk cek siapa giliran dia. Mu sakit mata tak boleh ni. Daging, kalau sakit mata ni menyebabkan daging dia tak molek untuk kita. Daging dia berpenyakit. Kalau kita makan dia ni, kita boleh penyakit sebab sakit mata tadi. Jadi ramai-ramai tu dia seorang selamat. Ramai-ramai tu dia seorang selamat. Sebab apa? Sebab sakit mata. Lepas tu lah dia jumpa dengan balik selamat dia jumpa dengan Syekh. Dia kata, Allah, kata sungguhlah apa yang Tuhan tentukan tu itulah yang terbaik. Apa yang Tuhan buat tu terbaik. Tahunya bila? Tahunya masa orang lain kena makan, dia tak kena makan. Sebab apa? Sebab sakit mata. Okey. Maka fayakununa fi fahmiha kam. Tengok. Adlun fi aqdiyatihi. Wa in fa'ala syai'an atqanahu kama qala ta'ala allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang sebaik-baik mencipta setiap sesuatu. Thumma iqamatuhul asya'a, kemudian mendirikan Allah Ta'ala akan segala perkara itu. Tuhan menjadikan perkara itu tegaknya ataupun hidupnya, wujudnya manutun bil hikmah, dikaitkan dengan hikmah. Semua benda yang ada ni kait dengan hikmah. La yajuzu an takuna li'illatin tajri bil gharad, tidaklah berlaku dengan illah sebab yang berlaku kerana ada tujuan. Bukan Tuhan buat kerana ada tujuan pada dirinya, tapi kerana perbuatan Tuhan itu datang daripada Allah yang Maha Bijaksana, maka setiap perbuatan ada hikmat. Bukan kerana illah yang berlaku kerana sebab gharad. Khilafan lil Mu'tazilah, menyalahi bagi Mu'tazilah. Idh law kana kadzalika, kalaulah berlaku demikian, mana? Kalaulah Tuhan buat tu kerana ada illah dan gharad yang ingin dicapai, tujuan dan matlamat, kana dzalika lakana naqisan li dzati, maka Tuhan tu jadi kurang pada dirinya. Tuhan kan jadi kurang lah. Sebab apa? Selagi mana dak buat, dak sempurna. Maka wajib dia kena buat untuk jadi sempurna. Mustakmalan bil aghrad, dia hanya jadi sempurna dengan tercapainya tujuan-tujuan tadi. Baru berlaku, bila berlaku tujuan baru sempurna dirinya. Wa qalatil mu'tazilatu, berkata Mu'tazilah, biwujubi riayatil aslahi alaih. Wajib perbuatan Tuhan tu meraihkan perkara yang aslah, perkara yang lebih elok. Ada benda A dan B, Tuhan pilih, wajib pilih yang lebih elok. Manakah yang lebih elok? As-salah wal aslah. Antara salah, ini panggil prinsip as-salah, wujubus salah wal aslah. Prinsip wujub as-salah
wal aslah. Di sisi Mu'tazilah ni, wajib Tuhan buat yang elok dan lebih elok. Yang elok kalau banding dengan fasad, maka Tuhan wajib buat yang elok. Solah dengan fasad, Tuhan wajib pilih solah. Antara solah dan aslah, Tuhan wajib pilih aslah. A elok, B lebih elok, wajib Tuhan pilih B yang lebih elok. A elok, B fasad, wajib Tuhan pilih A yang elok dan tidak yang tak elok, fasad. Okey. Fa aujabu alaihi khamsatan, maka mereka mewajibkan atas Tuhan tu 5. Wajib atas Tuhan buat 5. Ta'ala Rabbuna an qawlihim, maha suci Tuhan kita daripada perkataan mereka, uluwan kabira, setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Tanzih lah ni. Mereka kata apa? Wajib Tuhan buat 5. Wahia al-lutfu, wajib Tuhan bersifat lembah lembut, belah kasihan. Wathawabu, wajib beri pahala. Wal iqabu, wajib beri seksa, balasan. Wal iwadu anil alam, Tuhan ganti kesakitan. Wa ma fihi salahun lil abdi, dan perkara yang ada kebaikan untuk hamba. Wajib Tuhan buat. Kalau Tuhan buat ni tak sempurna. Wa madhhabu ahli al-haq, fadli wal ihsan, dengan hukum kemurahan dan juga belah kasihan Tuhan. Tuhan beri pahala pun atas kemurahan Tuhan, belah kasihan. Tuhan ganti kesakitan tu dengan kemurahan Allah Ta'ala. La biwajhil istihqaq wal luzum, bukan jalan mesti istihqaq, berhak dan juga mesti. Bukan hamba wajib dapat atas jalan berhak dan juga jalan luzum, jalan mesti, bukan. Itu semua dengan kemurahan dan kurnia Tuhan. Fa kullu ni'matin minhu fadlun, setiap nikmat daripada Tuhan itu kemurahan Tuhan. Wa kullu niqmatin minhu adlun, setiap daripada balasan Tuhan itu keadilan dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, maka tidak ditanya Allah tentang apa yang dia buat, bahkan merekalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka buat. Wal adlu, apa itu al adlu? Malil maliki an yaf'alahu min ghairi munazi'. Adil itu apa yang bagi yang memiliki boleh melakukan tanpa ada munazi', tanpa ada sebarang bangkangan, lawanan, tak ada lawan. Itu adil. Adil benda yang malil malik, apa yang boleh bagi malik, pemilik, untuk buat tanpa ada orang boleh lawan, sebab hak dia. Orang lawan tu salah kira. Itu adil. Wal aqdiyatu, apa makna aqdiyah? Jam'u qada, jamak kepada qada, ketentuan. Wa huwa tanfidhul hukmi ala mustahiqihi, iaitu melaksanakan hukum di atas orang yang berhak. Wallahu a'lamu, thumma qala wa la yuqasu adluhu bi adil makhluqin. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Soalan tak ada? Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.